Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Malaysia. Malam ni saya nak ucapkan tahniah dan syabas kepada ketua-ketua UMNO bahagian di negeri Melaka yang telah sebulat suara mencapai ketetapan bahawa mereka tidak akan bekerjasama dengan Bersatu dalam pilihan raya negeri Melaka yang akan datang. Kita ucap tahniah dan syabas. Dan perkara ini seperti mana yang diungkapkan oleh Datuk Seri Muhammad Ali Muhammad petang tadi telah pun disampaikan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, dan semalam dalam perjumpaan dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, walaupun kita tahu bahawa sudah pastilah Yang Amat Berhormat Perdana Menteri mengharapkan supaya tidak ada pertembungan, supaya kestabilan di negeri Melaka dapat diteruskan di peringkat pusat. Namun tidak ada sebarang desakan yang beliau buat untuk meminta ataupun untuk memaksa perhubungan negeri Melaka bagi meneruskan kerjasama dengan Bersatu, dan beliau sudah pun bersedia dengan sebarang kebarangkalian, ialah kalau pihak Bersatu bertindak balas dengan menarik sokongan terhadap beliau dalam pilihan raya di peringkat federal. Beliau sudah pun bersedia. Ini kita ucap tahniah juga kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kerana berjiwa besar dan bersedia untuk menghadapi sebarang kemungkinan setelah keputusan untuk tidak bekerjasama dengan Bersatu diambil oleh rakan-rakan di Melaka. Jadi malam ni kita akan ulas isu-isu semasa. Dah banyak hari kita tak dapat nak buat live sebab kita berada di Melaka, dan hari ni dah balik ke Kuala Lumpur. Barulah ada peluang untuk kita bersembang dengan sahabat-sahabat. Ni nak connect dekat ni pun tak lepas. Tolong buat dekat Penyokong Tegar. Masuk Penyokong Tegar. Buat do not disturb dulu. Okey. Jadi tanpa melengahkan masa, kita silakan sebarang persoalan untuk malam ni. Okey, Datuk. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. So, apakah dengan tiada kerjasama UMNO dengan Bersatu di PRM Melaka, kedudukan Ismail Sabri akan terjejas sebagai Perdana Menteri? Apa ulasan Datuk tentang kenyataan Faizal Aman ini? Ini tak boleh buatlah pakai Joko Tegar UMNO Facebook. Okey, seperti mana yang saya dah ulas, saya ingat sebulan yang lalu, bahawa sekiranya kerjasama tidak berlaku di antara UMNO dengan PPBM di pilihan raya negeri Melaka, ianya secara automatik akan menyebabkan hubungan di antara UMNO dengan Bersatu di peringkat pusat juga akan terjejas. Jadi bila-bila masa rakan-rakan daripada PPBM ini boleh retaliate, boleh bertindak balas, menarik balik sokongan terhadap UMNO yang hari ini merupakan Perdana Menteri. Dan saya difahamkan bahawa Yang Amat Berhormat Perdana Menteri bersiap sedia untuk menerima sebarang kemungkinan. Dan saya ucap tahniah dan syabas kerana beliau meletakkan kepentingan parti mengatasi kepentingan peribadi dia. Ini berbeza dengan apa yang dilakukan oleh Muhyiddin Yassin. Kita lihat bila mana beliau dah nak hilang majoriti, beliau menggunakan segala peluang yang ada untuk mempertahankan jawatan dia, sehinggalah terpaksa memangsakan rakyat Malaysia dengan melaksanakan perintah berkurung ataupun melaksanakan darurat. So
inilah apa yang berlaku di zaman pemerintahan PPBM, kan? Dan alhamdulillah ianya tidak diteruskan oleh pemimpin yang datangnya daripada UMNO. Maknanya risiko tu ada. Dan bila risiko tu ada, kita boleh expect pilihan raya mungkin berlaku seawal bulan 12. Mungkin boleh jadi bulan 1, bulan 2. Saya rasa tak sampai pun bulan 3. Okey? Okey, Tok. Soalan kedua yang tu. Ya. So UMNO dari awal kekal konsisten tu bertanding solo. Sama ada menang atau kalah, UMNO dah bersedia dalam segala kemungkinan tu. So apa komen Datuk? Itulah kepenyataan dia, itu bukan soalan. Memanglah lama dah UMNO bersedia. Kan? Itu bukan soalan. Kan? UMNO memang dah lama bersedia. Kalau UMNO tak bersedia, UMNO tak adalah daripada dulu minta supaya pilihan raya umum diadakan. Kan? Kita dah bersedia. Dan saya tak fikir ada parti lain yang lebih bersedia daripada UMNO. Kerana kita ada jentera yang mencukupi baik di peringkat cawangan, baik di peringkat PDM, baik di peringkat bahagian ataupun kawasan parlimen. Kan? So tak ada masalah. Dan di Melaka ni, ada satu kawasan parlimen mungkin ada 5 adun. So dia ada 5 jawatan kuasa DUN yang akan menguruskan hal ehwal pilihan raya ni. Kita tak ada masalah bab kesediaan jentera pilihan raya. Itu sebab Muhyiddin terpaksa menggunakan tali barut dia, contohnya macam Khairi Jamaluddin ni, untuk membuat undang-undang yang menyebabkan walaupun kita ada jentera pilihan raya pun tak guna. Sebab tak boleh berkempen rumah ke rumah, tak boleh berkempen secara bersemuka, tak boleh buat ceramah umum, tak boleh buat walkabout. So, ada jentera pun tak guna. Ada struktur yang teratur di peringkat bahagian cawangan PDM pun tak guna. Khairi telah berjaya mewujudkan level playing field ataupun level playing ground di antara Barisan Nasional dan PPBM. Yang menyebabkan kita sudah tidak ada kelebihan-kelebihan yang kita ada tu tak boleh nak pakai. Hari ini yang boleh pakai ialah media sosial saja. Tapi malangnya mereka ni segala peluang yang mereka ada, contohnya macam hari semalam saya, Datuk Seri Ali, Datuk Jai, kita orang buat report polis. Report polis terhadap Tan Sri Muhyiddin Yassin dan juga terhadap Rafiq. Yang telah pun mengadakan program dia tu bagus. Dia jual barang-barang barang dapur dengan harga separuh dia subsidi, separuh lagi dia jual lah. Tetapi dia mengambil peluang itu untuk berkempen. Dah lah Muhyiddin pakai baju Perikatan Nasional, kan? Dia mengambil peluang tu untuk berkempen dan dia memberikan secara percuma mas Perikatan Nasional dan dia juga beri stiker kereta Perikatan Nasional. So ini menyalahi ketetapan yang ditetapkan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya dan juga ketetapan yang ditetapkan oleh KKM melalui Akta Penyakit Berjangkit ni. Okey. Okey Datuk, kita dah dengar pendirian Presiden UMNO mengatakan bahawa UMNO hanya akan bersama dengan PAS. Begitu juga dengan Ketua Bahagian UMNO hari ini mengatakan bahawa kita hanya akan bersama dengan PAS. Jadi sehingga hari ini kita masih lagi belum menerima respon yang positif daripada pihak PAS. Jadi kalau ada kata Datuk sebagai salah seorang pemimpin PAS, apakah tindakan yang akan Datuk buat untuk pilihan raya ini? Kalau saya jadi pemimpin PAS, saya akan fikir tentang masa depan PAS. Ini bukan masanya dia nak fikir pasal benda lain.
Tak payahlah nak bagi alasan pasal penyatuan Melayu lah, penyatuan Islam lah kan. Sedangkan dengan siapa dia nak bersatu tu dia pilih juga, dia pilih bulu juga kan. Kalau nak cerita pasal penyatuan Melayu, penyatuan Islam, kita kena menyatu dengan Ibrahim sekali lah, menyatu dengan amanah sekali kan. Jadi hari ni dia kena fikir pasal parti dia. Parti dia ni, ketika kita berhadapan dengan pilihan raya umum yang ke-18 ke-14 tahun 2018, ketika itu UMNO sangat difitnah, diherdik, dihina, macam-macam namun PAS tidak dapat memenangi sebarang kerusi di Melaka. Jadi kalau misalnya dia bersama dengan Bersatu, percayalah dia tetap keputusannya sama. Dia tidak akan menangi sebarang kerusi. Tapi kalau dia mengambil keputusan untuk bersama dengan UMNO, kursi-kursi yang telah UMNO peruntukkan untuk PAS ni, antaranya ialah kursi-kursi yang kita yakin menang. Kursi yang boleh menang mudah. Jadi kalau PAS tak ambil pendekatan ini untuk memastikan PAS boleh bertapak di Melaka, kan, rugilah untuk parti dia. Untuk parti dia rugi. Kita tak mau dengar lah alasan nak menyatukan Islam ke, nak menyatukan apa kan. Sebab penyatuan ini ternyata penyatuan yang terpilih. Dengan amanah dia orang tak nak pilih kan. Dengan PKR dia orang tak nak pilih. Jadi lebih baik dia fikir pasal politik dia. Dia fikir pasal masa depan parti dia. Kalau dia tak menangi satu kursi pun dalam pilihan raya di Melaka, maka image PAS tu ganap. Image PAS tu ganap. Dan ianya akan menyebabkan rakyat yang menyokong PAS juga akan lari daripada PAS. Seperti mana selepas pilihan raya Melaka ni, penyokong-penyokong dan juga pemimpin Bersatu juga akan meninggalkan Bersatu. Mungkin pemimpin-pemimpin PAS tak akan tinggalkan PAS. Mereka tetap istiqamah bersama dengan PAS. Dia orang tak macam Bersatu kan. Tetapi akar umbi ataupun mereka-mereka yang atas pagar, tak mustahil mereka akan meninggalkan PAS. Ini kena fahamlah. Sebab mereka akan akhirnya berfikir, adakah undi PAS itu berbaloi? Sebab pertandingan akan wujud 3 penjuru. Kalau PAS mengambil keputusan untuk terus bersama dengan Bersatu, tidak bekerjasama dengan UMNO, maka pertandingan 3 penjuru. Bila pertandingan 3 penjuru, dah tengok prestasi PAS dekat Melaka begitu teruk, no point dia nak undi PAS di peringkat pusat. Membazir. Betul tak? Lebih baik dia bagi pada UMNO kan? Ataupun yang mana yang dah tak boleh nak nyokong UMNO, dia nyokong Pakatan Harapan. Ada juga peluang menang. So kena fikir dan bertindak dengan bijaksana. Itu je. Okey Datuk, hari ni Datuk Seri Najib ada berbahas di Parlimen mengatakan bahawa ekonomi dan rakyat susah ni disebabkan kerana ada seorang yang digelar sebagai bapa lockdown. Betul lah. Lockdown. Betul. Jadi komen sikit Datuk. Benda ni kita dah komen daripada mula lagi. Kerja mengurung rakyat adalah satu tindakan yang sangat bodoh. Kita lihat bagaimana Taiwan tanpa perlu mengurung rakyat, mereka boleh mengatasi masalah apa dipanggil pandemik COVID-19 tanpa perlu lockdown. Taiwan boleh keluar dari masalah ni. Tapi apa yang dimaksudkan, kita dah cakap banyak kali bahawa belajarlah melalui negara-negara yang berjaya mengatasi masalah pandemik ini tanpa lockdown. Kan? Dia boleh buat lockdown tu, tapi jangan separuh masa. Buat sekali. Maknanya buat sekali je lah. Sekali je. Yang masa mula-mula tu yang patut dibuat. Tapi selepas tu kenapa pergi interfere di Sabah? Bila interfere di Sabah, bila dia pergi
lepaskan Musa Aman, lepas tu bagi apa dipanggil, Musa Aman untuk ambil alih jawatan Ketua Menteri daripada Syafiq Abdal. Warisan. Ini telah menyebabkan berlakunya pilihan raya kecil atau pilihan raya negeri balik semula, kan? Dan akhirnya menyebabkan penularan wabak COVID-19 di Sabah, dan kemudian daripada Sabah dibawa pula ke Semenanjung, kan? Okey. Okey, tu hari ni ada tular di media sosial bahawa Datuk Seri Najib sekali lagi menggesa kerajaan untuk menunaikan Aidilfitri one-off 10,000 terakhir. Betul. Bukan Datuk Seri Najib je. Pemuda UMNO pun mengharapkan supaya Aidilfitri ni dapat diberikan oleh kerajaan, kan? Saya pun amat berharap supaya Aidilfitri ni dapat diberikan oleh kerajaan. Tapi nak buat macam mana, seperti mana yang kita sedia maklum, saya dah beritahu lagi daripada awal, daripada zaman Muhyiddin lagi saya dah beritahu bahawa kita boleh minta, tapi bila zaman atur, aset-aset KWSP ni banyak dijual. Pelaburan-pelaburan strategik yang boleh mendatangkan hasil yang lumayan kepada KWSP, yang membolehkan KWSP membayar apa yang dipanggil sebagai dividen yang tinggi setiap tahun zaman Datuk Seri Najib, kan? Aset-aset ini banyak yang telah dijual zaman Lim Guat Eng menjadi Menteri Kewangan, ketika Mahathir menjadi Perdana Menteri. Jadi ini menyebabkan tidak ada hasil-hasil baru yang boleh mengukuhkan kedudukan tunai di tangan KWSP, kan? Dan saya juga merasakan kebarangkalian juga KWSP telah terlebih labur. Sepatutnya mereka hanya boleh melabur certain percentage, tetapi saya rasa mereka ni sudah terlebih labur ketika zaman Pakatan Harapan ni, yang menyebabkan tunai di tangan mereka tidak boleh nak menampung sekiranya kita beri one off 10,000 tu kepada semua lebih daripada sekali. Itu hari kita dah bagi sekali. Dah bagi sekali. Sekarang nak bagi kali kedua. Semua orang tengah sakit ni. Semua orang lepas dah dapat yang pertama tu, dah beli barang, tutup. Kemudian dah beli barang, tutup balik ekonomi. Itu sebab Datuk Seri Najib cakap, kalau tak kerana bapak lockdown, sekejap-sekejap tutup, kejap-kejap tutup, kan? Ni bermula daripada dia ambil alih jadi Perdana Menteri dah. Bila dia ambil alih jadi Perdana Menteri, bila orang nak pertikaikan kedudukan dia, keabsahan dia di Parlimen, kita lihat bagaimana dia ambil alih bulan 3 2020. Lepas tu dia terus buat lockdown. Hanya tak nak orang pergi ke Parlimen. Kau buat lockdown kat Parlimen sudahlah. Kenapa kau lockdown satu negara? Negeri macam Perlis yang tak ada kes pun, dia lockdownnya dulu. Dia lockdownnya sekali. Jadi bagi saya memang sinonim lah tu, berapa lockdown Malaysia ni, kan? Sebab memang rakyat sengsara. Orang tak boleh pergi keluar cek makan. Bila orang tak boleh keluar cek makan, ada perniagaan yang essential, ada perniagaan yang tak essential. Perniagaan yang essential ni pun kadang-kadang sukar juga. Contohnya, kedai restoran. Boleh pergi masuk beli barang, tapi tak boleh dine in. Apa jadi? Lingkup restoran. Sampai sekarang nak hidup balik pun payah, kan? Kemudian yang tak ada dalam essential services, dia orang kena bayar sewa-sewa kedai. Berapa banyak dah shopping kompleks kita tengok, semua tutup. Siapa yang betul-betul duit banyak ataupun sanggup untuk berhutang untuk bayar sewa ketika lockdown bodoh ni, mereka je yang masih lagi beroperasi. Kedai ni pun nasib baiklah tuan dia bagus,
Kalau kena bayar penuh, mati. Memang tak boleh bayar punya. No way boleh bayar. Kan? Okey. Okey Dok, boleh ulas sikit pasal bajet yang telah diumumkan ni Dok. Adakah bajet yang telah diumumkan baru-baru ni mesra rakyat ataupun prihatin rakyat Dok? Bagi saya lah, ini antara bajet yang terbaik lah. Bajet antara bajet yang terbaik lah. Dan saya nampak daripada bajet ni banyak juga yang dikontribut oleh Datuk Seri Najib juga. Banyak juga apa yang telah pun diambil dan diubah suai serba sedikit. Contohnya macam kita nak bagi RM2,000 kepada orang-orang yang BRIM Alhamdulillah dah tercapai zaman Datuk Seri Ismail Sabri. Kemudian kita bagi diskaun kepada mereka yang ambil PTPTN kan. Dulu zaman Datuk Najib pun kita dah bagi. Siapa bayar penuh 15%. Siapa bayar separuh kita bagi 10%. Separuh lagi potongan bulanan. Tapi dia ada ubah suai sikit. Dia ada bagi 12% kepada orang yang bayar separuh, 10% kepada orang yang potongan secara berjadual setiap bulan. Kan? Okeylah, ada banyak benda yang bagus lah saya nampak. Banyak manfaat. Dan tak banyak kenaikan cukai kecuali kepada barang-barang macam minuman berasaskan gula, berasaskan koko, teh, macam Nescafe apa semualah. So benda-benda macam ini ialah benda yang tak baik untuk kesihatan. Kalau dia naikkan cukai, orang kurang ambil. Bagus untuk kesihatan rakyat. Kemudian macam vape, cecair vape tu ada cukai, kenaikan cukai. Saya rasa benda tu pun tak bagus untuk kesihatan juga. So reasonable lah, reasonable. Macam kalau kita naikkan cukai untuk arak dan sebagainya. Dan banyak juga pelepasan cukai. Banyak pelepasan cukai, banyak peruntukan untuk ibu tunggal, bapa tunggal RM500 kan. Untuk orang-orang warga emas ada. So saya nampak banyak lah dan paling panjang rasanya dia betul-betul baca satu persatu apa yang dia nak buat tu, banyak dia masukkan dalam tu kan. So bagi saya go through benda tu 2 kali. Sangat bagus lah, sangat bagus. Cuma ialah rakyat ni kadang-kadang benda yang dia minta tu kau kena bagi. Baru dia happy Baru dia happy. Dia orang nak apa ni, air citra ke air sinar ke yang RM10,000 one off tu dia nak. Sebab duit dia. Betul tak? Cuma benda ni kita kena explain. Kita kena explain. Kalau KWSP boleh explain, beritahu sekian-sekian dulu zaman Datuk Seri Najib duit kita ada sekian banyak. Tunai kita di tangan ada sekian banyak. Pelaburan kita sekian banyak. Zaman Mahathir habis semua dah. Kan? So if you explain dan rakyat ni rasional, orang boleh terima. Orang boleh terima. Tapi kalau you tak explain, susah. Kan? Yang dia duk tunggu depan TV ni, dia duk tunggu air citra je. Padahal pengumuman pasal air citra ni boleh dibuat di luar bajet. Tak semestinya masa bajet tu kena sebut. Kan? Dia boleh buat luar bajet. Sekarang pun boleh buat. Kan? Kaji betul-betul kemampuan KWSP tu. Boleh tak bagi 10%? 10% ataupun 10,000 kan? Kalau tak boleh bagi 10%, bagi semua 10,000. Tak. Tapi rasa macam dah terlebih labur. Terlebih labur. Dan dulu Datuk Seri Najib, dia bagi benda-benda yang projek kerajaan yang menguntungkan. Macam PLAS. KWSP beli separuh 51% Khazanah, 49% KWSP.
2-3 tahun sekali bila trafik highway kurang, memang angka tu dia orang letak pun ridiculous dulu daripada zaman Mahathir punya pasal kan. So kalau misalnya tol tu tak nak dinaikkan, kerajaan kena bayar pampasan. So bila kerajaan kena bayar pampasan kepada konsesi plus ni, yang untung siapa? 51% khazanah milik kerajaan akhirnya dapat manfaat daripada rakyat. Yang lagi 49% dapat pada KWSP. Itu yang KWSP boleh bayar dividen kepada pencarum dia. Itu yang untung. Kan? Kita pergi pelaburan luar negara. Pelaburan luar negara ni income dia lebih daripada pelaburan dalam negara. Kan? Tapi apa jadi zaman PH? Dia orang jual aset-aset KWSP di luar negara. So aset-aset yang menguntungkan bila dah kena jual, hancur lah. Macam mana nak dapat pendapatan? Nak bagi dividen lebih pun tak boleh. Bila orang macam dalam keadaan krisis macam ni, kan? Memang tak pernah berlaku orang nak keluar banyak sekali kan. Itu yang diorang terlebih labu. Faham tak? Diorang tak pernah ada contingency plan, ataupun sekiranya berlaku kecemasan di mana orang ramai akan keluar duit secara serentak. Diorang tak ada pengalaman. Kan? Sepatutnya ada reserve simpan. Tapi rasanya mereka terlebih labu sehingga kan dia makan pokok reserve yang sepatutnya disimpan. Itu sebab tak boleh nak bagi. Kalau bagi yang ni, lepas ni projek-projek kerajaan yang kerajaan nak KWSP masuk sebagai pelabur, tak boleh nak ni kan. Okey. Okey Tok, kita ke Melaka sikit Tok Okey, ni ada kita dengar komen daripada Idris Harun Ya. Dia mengatakan bahawa dia mempunyai ramai sokongan yang tindakan yang dibuat tu mendapat sokongan ramai lah. Jadi cuba Datuk komen sikit Idris Harun. Dia senang je. Kalau adalah orang betul-betul menyokong tindakan Idris Harun ni, saya cabar dia bertanding di Sungai Udang, tempat dia jadi wakil rakyat sekarang. Kalau betul dia ada sokongan. Tapi percayalah cakap saya, 100% dia akan lari. 100% dia akan lari. Lari ke tempat lain. Lari ke tempat lain, confirm. Dia akan lari ke tempat lain. Kerana dia tahu orang kat Sungai Udang tu dah tahu perangai dia, dah tahu dia tak servis, kan? Dan begitu marah dengan tindakan dia, kan? Dia takut orang Sungai Udang hukum dia, dia lari ke tempat lain. Kalau dia bertanding kat tempat lain, dia kalah pun dia boleh kata bukan kawasan dia. Bukan kawasan dia. Faham? Senang je nak ukur. Okey. Okey Dok. Soalan seterusnya tu. Kita didapati netizen semakin matang menjadi pemerhati politik tegar masa kini. Apa pandangan Datuk tentang peranan netizen dalam membina mata dan telinga serta kumpulan pendesak rakyat? Dia macam ni lah. Rakyat ni dia kena main peranan dia. Contoh kita buat live malam ni. Kita memberikan kesedaran kepada rakyat. Kita memberikan jawapan kepada isu-isu semasa. Kita memberikan pencerahan, kan. Tapi kalau setakat orang yang dengar pada malam ni, kan, tak cukup. Dulu masa page aku boleh pergi 2 juta, lain cerita. Tapi page tu dah dipadam, kan. Lepas tu kita buat page lain, sama juga, dah sampai 140,000 punya follower, kan. Boleh pergi 0.5 juta, 1 juta, dia padam lagi. Ni pun sama juga saya punya page. Penyokong Tegar UMNO dah macam nak mati ni. Dia orang kerja kan. Ini Lokman Adam Official pun tengok macam ada masalah juga ni. Berat nak naik. Sebab orang confused. Asyik berubah-ubah je. Orang duk ingat kita tak buat live. Padahal hampir setiap hari kita ada buat live ataupun kita ada buat posting, kan.
Jadi apa peranan yang boleh dimainkan oleh ahli di peringkat akaumbi? Tekan je butang share. Setiap tidaknya apa saya cakap pada malam ni, orang lain dapat tahu. Itu penting. Tekan butang share. Tolong bantu. Dan bagi orang yang kata dia tak dapat notification, senang je. Masuk ke dalam ruangan komen, cakap, tulis itu. Hai ke apa benda ke, apa khabar Datuk, kan. Jadi bila kita aktif komen, selepas ini setiap kali saya live, notification tu akan masuk. Ini Facebook baru macam ni. Yang keduanya, apa ni, dari segi apa nama, hari ni Jcom ni dan juga geng-geng PPBM, saya betul-betul PPBM, mereka ni cuba nak mewujudkan persepsi bahawa rakyat dekat bawah ni tak suka dengan UMNO. Jadi macam mana cara dia buat? Dia akan masuk ke page yang menyokong UMNO dan Barisan Nasional. Contoh macam page saya ni kan. Apa yang dia akan buat? Dia akan masuk dengan, dia satu orang mungkin ada 5 username. Dia akan ada fake account banyak. Dia akan masuk di komen negatif dia. So kalau ada orang masuk ke dalam page saya, yang atas pagar, yang bukan hardcore, dia tengok, banyak orang tak suka dia ni, banyak orang lah komen negatif dia ni. So mereka akan mempunyai persepsi bahawa orang tak suka perjuangan UMNO, orang tak suka dengan Barisan Nasional. Jadi apa yang netizen boleh buat, setiap kali dia masuk di dalam ruangan kita punya live, dia kena beri komen-komen yang positif. Dia boleh beri cadangan-cadangan. Kalau kita ada soalan-soalan, kita boleh tolong baca dan jawab. Jadi jangan hanya jadi penonton. Mereka perlu terlibat juga secara aktif. Kalau lebih ramai yang memberikan komen-komen yang positif, lebih ramai bersetuju dengan apa yang kita perkatakan, maka ianya secara tak langsung akan mewujudkan satu persepsi bahawa kedudukan UMNO, kedudukan Barisan Nasional semakin kuat. Inilah yang Datuk Seri Najib kena teruk. Ketika pilihan raya dulu, kita ada terlalu ramai netizen yang mengeluarkan komen-komen yang sangat negatif. Dia orang percaya dengan apa yang difitnahkan oleh Mahathir, oleh Rafizi Ramli, oleh Tony Puah, Lim Guok Eng dan sebagainya. Dan bila daripada komen-komen ni 70% negatif, maka orang beranggapan bahawa hanya 30% rakyat Malaysia yang menyokong kita. Ini juga mempengaruhi minda orang yang menonton live kita setiap hari. Dan mereka ni akan mengundi. Okey? Alright. Okey Dok, soalan seterusnya, netizen persoalkan KKM status pematuhan SOP Zuraida sewaktu lawatan ke Melaka. Apa komen Datuk? Itu sebablah dia masalah dia, Zuraida ni PPBM. Jadi dia selamatlah sikit. Sebab kita ada Menteri Kesihatan daripada PPBM. Ahli UMNO, jiwa PPBM. So nak buat macam mana? Kalau UMNO, laju je. Kita tengok bila kita dengan Datuk Seri Najib, setiap tempat kita pergi, standby orang KKM nak saman. Tapi ada jugalah orang KKM ni ramai yang pro kita, tak adalah semua mengikut je apa yang KJ arahkan. Itu bagus dia. Dia ready je. Kita buat salah sikit je, saman. Pergi makan pun dia nak kacau apa? Kenapa tak kacau yang Muhyiddin kena pergi kempen ni? Yang itu patut dibuat kan? Pergi ikut kita pergi makan, sibuk. Lagi tahan kiri kanan. Ni lagi satu lagi saya nak cakap. Ni saya